Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam video untuk penerangan exam. Okay, dalam video kali ini kita akan fokus mengenai section B untuk exam pegawai pendaftaran grade KP 41. Sebelum ini saya keluarkan video topik-topik hot untuk section A untuk exam pegawai pendaftaran KP 41. Ramai yang sudah mengambil manfaat, alhamdulillah. Bagi anda yang belum lagi menonton video section A, yang saya sentuh banyak topik-topik hot yang bakal tanya dalam pengetahuan exam pegawai pendaftaran KP 41 ini, anda boleh berbuat demikian dengan klik link yang saya letak di bahagian description di bawah video ini. Saya harap anda dapat tonton video tersebut terlebih dahulu sebelum tonton video ini, sebab nanti anda tak akan dapat flow dia. Saya nak anda dapat flow section A terlebih dahulu sebelum lihat video ini, mana saya akan sentuh banyak mengenai section B. Bagi anda yang baru, saya Megat Syafizul daripada channel Dr. Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notifikasi setiap kali pihak Dr. Kejaya keluarkan video-video yang terbaru. Dalam channel ini ada banyak video-video yang menekankan tips-tips pekerjaan untuk anda yang masih mencari kerja ataupun nak tukar kerja pada tahun 2021 ini. Okey, jangan lupa klik butang subscribe dan juga butang loceng yang ada di sebelahnya. Okey, jom kita teruskan mengenai apa yang anda perlu tahu, apa yang penting mengenai section B, kefahaman bahasa Inggeris untuk exam pegawai pendaftaran grade KP 41. Alright, info penting section B exam pegawai pendaftaran grade KP 41. Sebelum saya mulakan, saya ingatkan, jika anda belum lagi menonton video section A, anda boleh berbuat demikian dengan klik link yang saya tinggalkan di ruangan description. Okey, jom kita mulakan. Alright, seperti biasa sebelum saya mulakan, saya nak sentuh sedikit mengenai format exam. Sebab hingga ke hari ini, saya masih lagi mendapat banyak pertanyaan di WhatsApp, di Telegram dan juga di email, yang masih ramai lagi yang keliru mengenai apa yang bakal ataupun apa format exam yang bakal diadakan pada 26 Februari ini. Okey, untuk pengetahuan anda, exam pegawai pendaftaran akan diadakan pada 26 hari bulan Februari tahun 2021 ini, bermula jam 10 pagi hingga jam 11.10 pagi. Dia ada dua section, iaitu section A, pengetahuan di mana anda diberi masa selama 20 minit untuk menjawab 30 soalan, dan juga section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 30 minit untuk menjawab 30 soalan. Kesemua soalan ini adalah dalam bentuk objektif. So, anda ada pilihan jawapan untuk menjawab nanti. Okey? Okey, jom kita teruskan. Serah anda faham mengenai format untuk kedua-dua section ini, sebab ini penting sebagai untuk pengurusan masa anda nanti ketika exam. Okey, section B, exam pegawai pendaftaran grade KP 41. Okey, mungkin section ni anda anggap mudah sebab dia bahasa Inggeris sahaja. Namun, saya nasihatkan jangan terlalu yakin anda boleh menjawab bahagian ini, sebab terdapat beberapa perangkap yang ada dalam section B ini. Perangkap apa? Perangkap tu dari segi jawapan dia. Jawapan untuk section B ni kebanyakan dia adalah lebih kurang sama. Kalau anda tengok sekali imas, memang semua tu betul. So, anda perlu buat pilihan yang betul pada empat pilihan jawapan yang ada dalam section B ini. Okey, saya explain terlebih dahulu apa yang ada dalam section B ini. Okey, section B ini terdiri daripada dua pecahan. Okey, daripada 30 soalan ini, dia terpecah kepada dua pecahan. Okey, apa pecahan tu? Okey, pecahan pertama adalah dari segi berbentuk pengertian ataupun kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda diberi satu artikel pendek, mungkin 3 hingga 4 perenggan, dan diberi 5 hingga 10 soalan untuk menguji kefahaman anda terhadap artikel tersebut. Okey, untuk
untuk lepasi pecahan sebegini, saya nasihatkan anda agar baca soalan terlebih dahulu sebelum baca artikel. Sebab ini akan menjimatkan masa anda dengan banyak sekali. Bila anda dah baca soalan, so dalam fikiran anda sudah ada idea sedikit sebanyak apa yang anda perlu cari dalam artikel tersebut. Banding dengan anda buang masa dengan baca keseluruhan artikel dan baru baca soalan, so anda dah buang beberapa minit dengan baca keseluruhan artikel tersebut. So okey, boleh faham apa yang saya masukkan. Baca soalan terlebih dahulu sebelum baca artikel. Ini untuk menjimatkan masa anda beberapa minit lah, sebab masa untuk session ni agak terhad, di mana anda diberi masa 30 minit untuk 30 soalan. So satu soalan lebih kurang 1 minit. So jika anda buang masa beberapa minit dengan baca soalan, membaca artikel tu, so sudah terbuang beberapa minit lah untuk jawab soalan. So saya nasihatkan agar anda baca artikel, soalan terlebih dahulu sebelum anda cari jawapan dalam artikel. Okey, ini adalah contoh soalan untuk pecahan pertama ini. So anda boleh lihat anda diberi mungkin 3 hingga 4 perenggan artikel dan 5 hingga 10 soalan untuk menguji kefahaman anda. Seperti yang saya beritahu tadi, anda perlu baca soalan terlebih dahulu sebelum baca artikel. Ini untuk menjimatkan masa anda. Okey, anda boleh faham untuk pecahan pertama ini. Okey. Alright, untuk pecahan kedua. Pecahan kedua adalah berbentuk grammar ataupun tata bahasa Inggeris. Antara perkara yang diuji adalah dari segi noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition dan sebagainya. Ini pecahan kedua ni mungkin memberi kelebihan kepada mereka yang biasa menggunakan bahasa Inggeris, sama ada di rumah, bersama kawan-kawan ataupun di pejabat. Sebab dia banyak menguji grammar, tetapi walaupun grammar di sini, di pecahan kedua ini yang saya maksudkan, pilihan jawapan yang diberikan tu adalah hampir sama. So bahagian grammar ni yang akan menguji kecekapan grammar anda. So bagi mereka yang dah biasa guna bahasa Inggeris, mungkin tak ada masalah lah untuk jawab bahagian grammar ini. Tapi kalau anda yang ataupun anda yang kurang menggunakan bahasa Inggeris, mungkin anda akan ada sedikit masalah di bahagian grammar ini. Okay, section B ni mungkin nampak simple saja. Okay, ada pecahan pertama, pengertian ataupun kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda diuji kefahaman anda terhadap artikel yang diberikan. Dan juga pecahan kedua adalah grammar, di mana dia uji kemahiran tata bahasa Inggeris anda. So sekali lagi saya nak ingatkan anda, jangan terlalu overconfident ataupun terlalu yakin untuk menjawab section B ini. Ada banyak perangkap yang ada dalam section B ini. So saya nasihatkan anda supaya perbanyakkan buat latihan menjawab contoh-contoh soalan untuk meningkatkan kefahaman anda ataupun meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris anda. Okey, ini adalah merupakan antara perkara yang anda perlu tahu dalam section B ini. Sebab keempat-empat item ini adalah perkara yang selalu ditanya dalam section B ini. Seperti pronoun ataupun kata ganti, he, him, she, her, we, us. Okay, noun, kata benda, one box, two boxes, two knives, two countries. Okay, verb, kata kerja, drove, slept, slim, was. Dan adjektif, kata sifat, this cup and this cup. So anda perlu mahir keempat-empat perkara ini untuk lepasi section B ini. Sebab keempat-empat perkara ini adalah perkara yang selalu ditanya dalam section B. Alright, saya harap anda sejelas-jelasnya untuk section B ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti saya akan cuba menjawab soalan anda dengan seberapa cepat yang boleh.
Okey, sekali lagi saya nak ingatkan supaya anda jangan terlalu overconfident untuk section B ini. Perbanyakkan buat latihan. Latihan soalan exam SPA, bukan soalan exam PMR ataupun soalan exam SPM. Okey, cuba cari seberapa banyak contoh soalan exam SPA yang boleh dan cuba jawab. Nanti akan nampak pattern soalan section B untuk exam SPA ini. Okey, bagi anda yang ada masalah untuk mencari banyak soalan exam SPA, saya nasihatkan anda agar dapatkan koleksi soalan exam SPA ini yang kita keluarkan. Buku yang berwarna merah dan kuning ini adalah merupakan koleksi soalan-soalan exam SPA di mana kita kumpulkan banyak exam SPA yang lepas dan kita olah semula dan kita masukkan ke dalam kedua-dua e-book ini. E-book merah ini adalah koleksi soalan untuk pengetahuan am dan e-book berwarna kuning ini adalah koleksi soalan untuk kefahaman bahasa Inggeris. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, jika anda dapatkan e-book ini, e-book koleksi soalan extra section ini, saya akan beri anda secara percuma nota untuk Pegawai Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara Grade KP 41 ini. Okey, nota yang berwarna silver ini saya akan berikan percuma. Okey, kandungan dalam ini adalah banyak mengandungi topik-topik ataupun nota-nota ringkas mengenai JPN ataupun Jabatan Pendaftaran Negara, di mana kesemua nota itu adalah topik-topik yang kemungkinan besar ditanya dalam exam untuk section A. So ini yang dapat membantu anda untuk buat ulang kaji untuk section A. So kalau anda nak dapatkan rujukan ini berwarna merah dan kuning ini dan dapat percuma rujukan berwarna silver ini ataupun rujukan Pegawai Pendaftaran Grade KP 41 ini, anda boleh berbuat demikian dengan klik link ini www.tipskejaya.com/pendaftaran. Saya ulang, www.tipskejaya.com/pendaftaran, dan anda boleh dapatkan sekarang untuk dapatkan percuma e-book khas ini untuk Pegawai Pendaftaran Grade KP 41. Okey, saya harap anda dapat buat demikian sekarang untuk anda mulakan study hari ini juga. Okey, bagi anda yang belum lagi join channel Telegram khas ini, di mana dalam channel ini saya juga banyak kongsikan beberapa contoh soalan untuk anda cuba. Anda boleh berbuat demikian dengan klik link ini yang saya tinggalkan di ruangan description. Namun kalau anda tidak ada Telegram, anda tak perlu risau. Anda juga boleh join mailing list ini, di mana saya juga akan berkongsikan tips dan juga contoh soalan terus ke email. Okay, kedua-dua link ini saya sudah letak di ruangan description nanti. So anda boleh terus klik dan join. Nak join dua-dua boleh. Join sama ada join Telegram ataupun nak join mailing list. Tak ada masalah. Okay. Alright, saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Next mungkin saya akan buat satu sesi soal jawab secara live di Facebook dan juga di YouTube, di mana saya akan open untuk anda bertanyakan saya sebarang soalan berkaitan exam maupun berkaitan rujukan yang kita keluarkan. Okey, nantikan pengumuman saya bila saya akan adakan sesi live tersebut di channel Telegram saya nanti. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.